Raja ataupun kerajaan ini ada baik dan ada jahat. Sesungguhnya raja besar ataupun pemerintah negeri ataupun kerajaan ada baik ada jahat. Itu boleh dikenal akan dia. Boleh kenal, dia kata. Dengan khabar Nabi SAW seperti mana tersebut dalam hadis At-Tirmizi, kata dia an Abi Hurairah anna Rasul sallallahu alaihi wasallam waqafa ala unasin julusin faqala ala ukhbirukum bi khairin min syarrikum. Diriwayatkan oleh satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah kepada beberapa orang yang duduk di depan dia. Nabi satu hari tengok sahabat duduk, Nabi berdiri bagi satu ucapan. Maka berkata Nabi SAW, maukah sekalian kamu aku khabarkan dengan sebaik-baik orang yang sebaik-baik orang-orang kamu daripada yang jahat daripada kamu. Nabi berdiri di depan sahabat-sahabat ni, Nabi kata, hampa mau dah aku nak beritahu orang baik dengan orang jahat tu macam mana nak kenal. Itu maksud dia. Depan ni Nabi kata ni aku nak beritahu dekat hampa. Hampa nak tahu tak macam mana cara nak kenal orang baik, macam mana cara nak kenal orang jahat. Nabi kata lagu tu. Qala fasakatu. Qala zalika thalatha marrat. Faqala rajul bala ya Rasulullah akhbirna bi khairina min syarrina. Kata Abu Hurairah, dia mereka daripada mendengarkan sabda Nabi SAW yang demikian itu. Bila Nabi tanya, Nabi kata ni hamba mau tak aku nak cerita macam mana nak kenal orang baik, macam mana nak kenal orang jahat. Semua sengah, tak ada siapa jawab, tak ada siapa respon. Nabi ulang 2 kali, sengak semua. Nabi ulang 3 kali, pakat takut. Pasal apa? Kerana datang waham di dalam hati mereka itu. Mereka jadi was-was, jadi takut. Takut mereka itu, atas diri mereka itu jatuh. Siapakah yang jahat itu kelak zahir di dalam orang banyak itu. Takut. Mereka takut kot Nabi pinpoint. Mereka takut. Nabi kata, hamba nak tahu tak macam mana nak kenal orang jahat, macam mana nak kenal orang baik. Nabi tunjuk seorang. Nabi kata dia ni jahat. Takut yang tu. Takkanlah Nabi tak cerdik lagu tu. Kita kalau kita nak bercakap depan orang, kita tak payah abang kata ni cukup tak guna, tuan-tuan jangan ikut dia. Jangan cakap lagu tu. Itu kita memperbodoh-bodohkan orang yang dengar. Kita tak payah sebut ni jahat. Kita abang sifat-sifat orang jahat. Orang yang dengar dia tahu sendirilah siapa dia yang jahat tu. Itu orang cerdik, itu orang bijak. Sahabat-sahabat ni takut lagi. Nabi kata, hampa mau tak aku nak beritahu kat hampa orang baik dengan orang jahat. Nabi tunjuk ni 1, 2, 3, 4, 5. Yang ni 6 jahanam. Yang ni baik. Mereka takut kot lagi salah seorang yang kena tunjuk masuk dalam 6 jahanam tu, takut mereka. Dia kata lagu tu. Maka takut mereka ni. Jadi waham dalam diri mereka ni. Takut mereka itu akan diri mereka itu jatuh. Siapa yang dikatakan jahat itu kelak zahir dalam diri di kalangan yang ada banyak itu. Takut yang tu. Maka kata Abu Hurairah telah bertanya Nabi SAW 3 kali. Nabi tanya 3 kali. Hampa mau tak aku nak cerita orang baik ni siapa, orang jahat ni siapa? Tak ada respon. Nabi tanya 3 kali. Maukah sekalian kamu aku cerita kepada kamu sebaik-baik orang daripada kalangan kamu dan sejahat-jahatnya? Bila didengar oleh mereka itu 3 kali Nabi tanya, maka lalu disahut oleh satu laki-laki. Bila dia kata sampai 3 kali duk tanya ni, kalau tak respon sekali lagi, dia pergi 13 kali, dia pergi 33 kali, jenuh kita. Seorang respon. Maka kata laki-laki itu, bahkan ya Rasulullah, khabarkan kiranya kepada kami sebaik-baik orang dan sejahat-jahat orang daripada kami. Seorang kata, dia kata, ya Rasulullah, tak apa, cerita mai, kami nak tahu siapa yang baik, siapa yang jahat daripada kalangan kami ini. Yakni perbezakanlah kami itu siapa jahat dan siapa baik. Bila didengar oleh Nabi SAW akan sahut mereka yang demikian, maka sabda Nabi, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syarruhu wa syarrukum man la yurja khairuhu wa la yu'manu syarruhu. Nabi jawab macam tu. Nabi bukan nak tunjuk 1, 2, 3, 4, 5. Nabi bagi tahu sifat-sifat dia. Sabda Nabi SAW, sebaik-baik orang daripada sekalian kamu ialah orang yang boleh diharapkan kebajikan dan kebaikan daripadanya. Orang baik itu ialah orang yang kita boleh harap kebaikan daripada dia. Satu.
dan diamankan kejahatannya, yakni daripada kalangan raja-raja dan segala orang yang memerintah. Dan kita tahu dia tak buat zalim ke orang. Itu orang baik. Tengok dia pun kita tahu dia orang baik. Tengok ayak muka dia pun kita tahu dia orang baik. Kita tahu dia orang baik. Kita boleh harap kebaikan daripada dia. Kadang-kadang nak cakap tak tahu tuan-tuan, kita kadang-kadang bukan kata kita ni duk mengaji tasawuf, Tuhan pergi bagi dekat kita satu ilmu kasyaf ke apa ke. Anak kita balik mai abang, anak perempuan balik mai abang, dia kata mak saya ada kawan dah, tapi tak tahu mak dengan ayah setuju ke tak. Yang mak ni kata orang mana apa semua, kerja apa semua, tanya habis semua, hang ada gambar dia dah. Budak-budak lah telefon lah, pam kata buka tunjuk, mak tengok. Mak tunjuk kat pak mak tunjuk kat abah hang tak apa, bawa pergi kat pak tengok misal menguat. Dia kata aku tak tahu tapi aku tak percaya muka macam ni. Bukan kasyaf, dan dia pun bukan drive shaft. Cuma ada satu dalam diri dia tu, ada satu. Bila tengok tu dia nak abang tak tahu. Bila tengok tu dia mai dalam hati ni, abang kata dia pergi cari orang lain. Mak ni pergi balik kata ni, pak hang nampak tak apa kenal ni. Pasal apa dia kata? Kerana misainya kah? Dia kata kerana spek matanya kah? Kerana apa ni yang tak sesuai? Tak tahu. Pak hang tengok gambar tu, dia kata pergi cari orang lain tu ya. Kalau hang pandai pergi pujuk dia, hang pergi. Mak kata lagu dia, mak tak ni dah. Kalau mak cakap sekali lagi nak jadi apa, mak tak tahu. Jadi, pak hang bukan hang tak tahu. Kalau dia kata tak mau, selalu kata dia main dalam hati. Ini orang dia kata apa? La yurja khairuhu. Tak boleh harap kebaikan daripada dia. Tengok muka pun tak percaya. Tengok ni nampak lagu penyamun tarbus satu macam ni, punya ramai orang elok-elok duk ada awak dia ni yang dia pergi berkenan. Dia duk main lagu tu. Tak pernah jumpa, tak pernah bersembang, tak pernah apa pun. Tengok gambar tu dia main kata, cari orang lain lah. Jadi dia nak beritahu dalam hadis ni apa dia? Dia kata orang baik ni apa dia? Orang yang kita tengok dia apa kita boleh tahu, kita boleh harap kebaikan daripada dia. Tengok ayak muka dia, muka tu muka ayak semayang. Tengok ke cerah, ke jernih ayak muka dia tu, kita rasa percaya kat dia. Bila boleh berjumpa berdepan, boleh bercakap sepatah dua, bila boleh bersembang, kita akhlak dia. Dan dia adalah satu orang yang boleh diharapkan kebaikan daripada dia. Dan betul macam yang dikata, sungguh inilah orang yang patut jadi pemimpin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka apabila mereka itu baik kepada rakyat, seperti dilepaskan mereka itu kerana seorang yang kena zalim. Kalau dia jadi pemimpin di kalangan rakyat dia, kalau ada kena zalim, dia akan pastikan rakyat dia dilepaskan daripada kezaliman itu. Dia tak boleh tidur malam dengan senang, melainkan dia fikir dulu apa yang menjadi susah rakyat dia, apa benda yang menjadi masalah kepada rakyat dia. Dia fikir-fikir, esok dia panggil mesyuarat, dia bincang, okey, dia kata benda ni kita buang, benda ni menyusahkan rakyat kita. Dia satu orang pemimpin yang macam tu, yang otak dia ni duk fikir apa, tak mau susahkan rakyat, tak mau bebankan rakyat, apatah lagi nak mengambil kesempatan ataupun nak menyamun dan merompak rakyat, lagi dia tak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, maka mendirikan orang yang berilmu dan memuliakannya. Dia kalau jadi pemimpin, dia tahu orang yang patut dimuliakan. Siapa dia orang yang patut dimuliakan? Orang yang berilmu dan orang yang berakhlak mulia. Itu orang yang mesti dimuliakan. Oh semak tuan-tuan, dia tengok, oi dia ni mana ni dengan rantai tengkok orang pakai ni. Ish. Nah, ini pemimpin kita pun semak bila tengok macam tu. Jantan pakai rantai tengkok. Allahu akbar, awak dia ni. Kita jadi semak. Tengok dengan keadaan anak bini dia dengan dia main ketak dada. Dia main ketak dada. Kita nak tengok ni, tengok macam turun main pun ayak muka pun muka ayak semayang. Tengok dia keluarga macam mana, anak bini macam mana tu. Kepercayaan kita tu ada. Kalau dengan Allah dia jaga, dengan rakyat dia tentu jaga.
Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Seperti dia kata mereng, ya, mereng dia tulis di sini. Apa maksud dia saya tak tahu. Dia kata seperti mereng ya kepada sebelah orang yang dikasihnya. Mereng maksudnya apa? Berat sebelah kot. Nah, kita tahu mereng kacau. Tak, berat sebelah kot dia mereng. Dia kata seperti mereng dia kepada sebelah orang yang dikasihnya dan berdamping dengan dia apabila orang yang dikasihnya, yang orang yang berdamping dengan dia berbuat zalim. Dia jadi macam ni. Dia jaga kroni. Dia jaga kroni dia. Dia jaga geng dia. Kalau kroni dia, kalau geng dia buat salah lagu mana pun kira betul. Pasal apa? Dia orang kita. Kalau macam ni punya bentuk pemimpin, Nabi SAW kata ini tidak layak jadi pemimpin. Begitu. Dan seperti tiada ia makan segala punya orang dengan bergagah paksa dan tiada izin tuannya. Dia bukan jenis hidup membujung lalu melentang patah, tak ada hukum halal haram dia dalam hidup dia. Dia bukan jenis macam tu. Kalau dia jadi pemimpin, dia jaga benda ni. Hak dia halal, hak dia. Hak orang. Dia tidak akan randuk masuk hak orang punya. Dia jenis orang macam tu, dia layak menjadi pemimpin. Maka raja-raja dan pemerintah yang demikian itu diharapkan baik dan kebajikan pada dia. Kalau macam tu sifat-sifat ada kat dia, tahu ini orang patut menjadi pemimpin. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Dan tiada diamankan daripada kejahatannya, iaitu seperti raja-raja pemerintah yang suka makan suap dan sebagainya. Ini tak mau. Pemimpin jenis macam ni tak mau. Lambat lepas aja, bukan tangkap duit dengan tangan-tangan kau tu dia telan tu sekali. Tak mau, macam ni tak mau, dia kata. Maka suka mereng juga dia ni pun. Dan suka mereng pada orang yang dikasihnya dan berdamping dengannya. Berat sebelah. Hak tadi dia tak berat sebelah. Hak tadi dia jalan betul. Dia main hak berat sebelah ni, ini tak mau. Apabila mereka itu berbuat zalim, dia lepaskan daripada dibalas zalimnya dan dibiarkan dia makan segala yang dipunya orang. Ini tak mau. Bini bini orang pun bini dia. Jenis macam ni kita tak mahu. Dia kira hak dia, hak orang pun hak dia. Kacau macam ni. Ini tidak boleh jadi pemimpin. Bahkan raja dan pemerintah yang jahat itu ialah yang sendiri suka zalim dan suka makan segala punya orang. Dia tu pun dah jahat dah. Diambilnya dengan bergagah dan dengan jalan tipu daya. Hak orang disamun, dirampas, diambil sesuka hatinya. Maka demikian itu adalah orang yang sejahat-jahat daripada kalangan kamu. Nabi bagi, ini garis panduan dia. Hampa nak pilih orang jadi pemimpin, nak menjadikan dia sebagai kerajaan kamu, pilih orang macam ni. Orang macam mana? Muka dia pun kita nampak boleh percaya, tindak tanduk dia memang boleh percaya. Jangan ambil yang tengok dia pun tak percaya, tindak tanduk dia merbahaya. Begitu.